Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Aisyah Damia binti Zulkifli, merupakan pelajar PPISMP ambilan Jun 2021. Saya merupakan pelajar di Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu. Baiklah, hari ini saya akan membentangkan pengurusan persekitaran pembelajaran peribadi, iaitu tajuk saya adalah penipuan atas talian. Tujuan saya melakukan pembentangan ini adalah bagi merealisasikan kerja khusus Asas Pembelajaran Digital GAPD 1032. Baiklah, untuk pelan perancangan, tajuk saya adalah penipuan atas talian. Objektif pembelajaran adalah yang pertama bagi meningkatkan pengetahuan warganet tentang kewujudan jenayah penipuan atas talian. Yang kedua adalah menambah pengetahuan tentang cara mengatasi jika terlibat dengan sesuatu penipuan tersebut. Yang ketiga adalah menyemaikan kesedaran terhadap warganet tentang etika penggunaan internet. Dan yang terakhir, yang keempat adalah memberi kesedaran kepada pengguna tentang bahana penipuan atas talian. Dalam menghasilkan laman sesawang peribadi ini melibatkan beberapa aktiviti yang berkaitan dengan model pembelajaran murid seperti belajar cara belajar, perhubungan dan aspirasi, konsep pembelajaran bermakna, reka bentuk pemanfaatan digital. Saya menggunakan reka bentuk EEE yang terdiri daripada engagement, enhancement dan extension, dan kerangka 3R iaitu rigor dan relevance dan relationship. Untuk essential question pula adalah saya nyatakan apakah yang dimaksudkan serta difahami dengan penipuan atas talian. Yang kedua, saya nyatakan persoalan tentang nyatakan faktor terjadinya penipuan atas talian dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga adalah soalan bagaimanakah sesuatu kesan penipuan atas talian itu mampu mempengaruhi golongan remaja, dan yang terakhir soalan keempat adalah apakah langkah yang perlu dilakukan supaya masyarakat tidak terlibat dalam jenayah ini. Okey, dalam pelan perancangan juga terdapat beberapa aktiviti untuk menghasilkan laman sesawang peribadi, iaitu yang pertama, aktiviti yang pertama adalah mentafsir matlamat tugasan berdasarkan pengetahuan metakognitif aras tinggi dengan mendapatkan maklum balas daripada pensyarah serta membina refleksi terhadap proses pelaksanaan tugas. Dalam model pembelajaran murid, saya kaitkan dengan belajar cara belajar, iaitu saya dapat memahami matlamat tugasan melalui pemahaman kendiri. Dalam konsep pembelajaran bermakna pula, saya kaitkan dengan sahsia, kewarganegaraan, kolaboratif, komunikasi, kreativiti serta pemikiran kritis, di mana ianya mampu membentuk sahsia seseorang pelajar seperti tanggungjawab, iaitu pelajar perlu menghasilkan laman sesawang ini secara individu. Kewarganegaraan pula apabila saya memerlukan beberapa maklum balas dari masyarakat luar seperti pensyarah pendidikan dan maklum balas orang ramai bagi memperoleh maklumat. Dengan itu menyebabkan berlakunya kolaboratif antara saya dengan beberapa orang pensyarah. Dalam masa yang sama juga, ianya mewujudkan pemikiran yang kritis dalam diri saya. Dalam reka bentuk pemanfaatan digital pula, saya kaitkan dengan konsep engagement iaitu keterlibatan. Hal ini kerana dalam saya ingin membina laman sesawang peribadi, dalam membina laman pembelajaran peribadi ini memerlukan secara tidak langsung saya akan melibatkan diri dengan teknologi dan berlakunya pemanfaatan terhadap teknologi tersebut bagi menghasilkan laman pembelajaran peribadi dengan baik. Dalam kerangka 3R pula, saya meletakkan konsep relationship di mana secara tidak langsung saya akan berhubungan dengan beberapa orang pensyarah. Dalam pada itu akan wujudkan harapan dalam diri saya terhadap pensyarah tersebut seperti memberi maklum balas dan kerjasama yang baik. Seterusnya, saya menggunakan teknologi dan sumber digital dalam pencarian artikel jurnal di internet untuk pembacaan serta pengetahuan lebih luas. Untuk aktiviti kedua pula adalah membina jalinan dan hubungan antara pelajar dengan komuniti luar, iaitu rakan pembelajaran seperti pensyarah pendidikan dalam membina pengetahuan baharu untuk tugasan pembelajaran dan memperoleh pengalaman. Dalam model pembelajaran murid saya telah kaitkan dengan perhubungan. Hal ini kerana
Dalam memperoleh maklumat melalui rakan pembelajaran akan berlakunya perhubungan sepanjang proses tersebut. Seterusnya dalam konsep pembelajaran bermakna, saya kaitkan dengan C1 iaitu sahsia, C2 kewarganegaraan, C3 kolaboratif, C4 komunikasi, C5 kreativiti, C6 pemikiran kritis. Selain itu, bagi reka bentuk dan pemanfaatan digital dari aspek 3E, dari kerangka 3E, saya memilih ketiga-tiga aspek tersebut iaitu engagement, enhancement dan extension, di mana dalam menghasilkan aktiviti ini melibatkan saya dengan masyarakat luar dan akan mewujudkan peningkatan seperti pengetahuan pengalaman dan sebagainya. Dari aspek 3R pula, saya memilih relationship kerana dalam menjalin hubungan dengan masyarakat luar akan wujudnya harapan dalam diri saya terhadap mereka seperti memberi maklum balas dan maklumat yang sewajarnya. Untuk teknologi dan sumber digital, saya menggunakan teknologi email, aplikasi WhatsApp, YouTube dan Zoom. Seterusnya, aktiviti ketiga adalah menetapkan aspirasi kendiri terhadap pencapaian matlamat akhir tugasan, seperti mengambil kira persepsi orang lain terhadap aspirasi kendiri dan melaksanakan pentaksiran kendiri untuk menilai pencapaian matlamat tugasan. Dalam model pembelajaran murid, saya memilih aspirasi kerana untuk menghasilkan laman sesawang tersebut memerlukan saya melakukan gerak kerja sendiri secara individu. Seterusnya dalam konsep pembelajaran bermakna, saya memilih keenam elemen tersebut iaitu C1 sahsia, C2 kewarganegaraan, C3 kolaboratif, C4 komunikasi, C5 kreativiti dan C6 pemikiran kritis. Di mana tugas ini adalah merupakan pentaksiran kendiri iaitu ianya menguji tentang kreativiti dan pemikiran kritis, iaitu bagaimana saya perlu menghasilkan laman sesawang yang mampu menarik perhatian orang ramai. Yang ketiga adalah, yang seterusnya adalah dalam kerangka 3E, saya memilih enhancement. Dan 3R pula adalah saya memilih rigor dan relevance. Untuk teknologi dan sumber digital, saya menggunakan aplikasi Google dan sumber digital seperti Google Scholar bagi memperoleh maklumat dengan lebih banyak dan pembacaan yang lebih banyak. Yang seterusnya adalah aktiviti 4 iaitu mencipta dan membina laman sesawang pengurusan pembelajaran peribadi mengenai topik penipuan atas sanan. Dalam model pembelajaran murid, saya kaitkan dengan aspirasi kerana murid pelajar akan berpeluang membina laman sesawang sendiri serta mempunyai bimbingan dari guru. Seterusnya, saya dapat memperoleh pengalaman seperti melalui aktiviti tersendiri dan pemikiran kritis. Dalam aspek 3R, untuk reka bentuk pemanfaatan digital, saya memilih rigor dan relevance, dan teknologi dan sumber digital yang digunakan adalah melalui Google Sites. Yang seterusnya adalah aktiviti 5 di mana saya menyempurnakan laman sesawang tersebut dengan maklumat yang lebih tepat dan padat berdasarkan pencarian di internet dan perkongsian rakan pembelajaran. Untuk model pembelajaran murid, ianya dikaitkan dengan belajar cara belajar di mana saya belajar sendiri untuk membina dan menyempurnakan laman sesawang. Seterusnya ianya dikaitkan dengan perhubungan apabila maklumat yang dikongsi oleh beberapa rakan pembelajaran saya diguna pakai. Dalam konsep pembelajaran bermakna pula, saya memilih C3, C5 dan C6 iaitu kolaboratif, kreativiti dan pemikiran kritis, di mana kolaboratif itu termasuk dalam perkongsian rakan pembelajaran saya, dan kreativiti dan pemikiran kritis ini di mana saya menyempurnakan laman sesawang tersebut. Ianya memerlukan kreativiti saya sendiri dan bagaimana saya merealisasikan laman sesawang ini secara kritis. Untuk reka bentuk dan pemanfaatan digital iaitu dari aspek kerangka 3E, saya memilih ketiga-tiga elemen iaitu engagement, enhancement dan extension. Untuk kerangka 3R, saya memilih rigor dan relevance dan relationship.
Dalam teknologi dan sumber digital pula, saya memilih Google Sites untuk menyempurnakan laman sesawan saya dengan lebih tepat dan menarik untuk dikongsikan dengan orang ramai. Untuk aktiviti 6 pula adalah membuat pembentangan sebagai perkongsian global serta berkongsi di YouTube channel untuk tontonan umum. Dalam SLM atau model pembelajaran murid, ianya dikaitkan dengan belajar cara belajar dan aspirasi, di mana ini akan menguji cara belajar murid dan aspirasi tersebut. Dalam konsep pembelajaran bermakna pula, saya kaitkan dengan C4 iaitu komunikasi, dan C5 kreativiti dan C6 pemikiran kritis. Seterusnya untuk reka bentuk dan pemanfaatan digital, saya kaitkan dengan engagement dan extension, di mana engagement ini melibatkan dengan keterlibatan saya dengan sumber teknologi, dan extension lanjutannya apakah hasil yang akan saya peroleh setelah perkongsian di YouTube channel itu saya lakukan, di mana orang awam atau masyarakat luar boleh memberi maklum balas di bahagian komen di YouTube supaya saya dapat melakukan penambahbaikan terhadap video saya. Yang seterusnya dalam kerangka 3R iaitu rigor dan relevance, dan akhir sekali teknologi dan sumber digital yang saya gunakan adalah YouTube bagi dimuat turun, dan aplikasi CapCut untuk tujuan saya mengubah suai sedikit video tersebut untuk lebih nampak menarik perhatian orang ramai. Untuk aktiviti yang ketujuh adalah aktiviti yang terakhir ataupun tugasan yang terakhir saya lakukan bagi menyempurnakan laman peribadi saya adalah mempamerkan hasil kerja dengan perkongsian global di platform media sosial bagi menerima maklum balas supaya dapat melakukan sebarang penambahbaikan terhadap tugasan tersebut. Dalam model pembelajaran murid, saya kaitkan dengan aspirasi, di mana ianya memberi harapan kepada diri saya terhadap maklum balas orang ramai. Dan dalam konsep pembelajaran bermakna pula, saya kaitkan dengan C1 iaitu Sasia, di mana saya bertanggungjawab untuk menghasilkan laman peribadi tersebut. C2 iaitu kewarganegaraan, di mana ianya mula dikongsi di halayak umum. C3 adalah kolaboratif. C4 komunikasi, di mana cara saya berkomunikasi dengan orang ramai melalui video tersebut. Dan C5 adalah kreativiti, iaitu kreativiti saya dalam menyampaikan isu kewarganegaraan atau isu penipuan atas talian itu. Dalam reka bentuk dan pemanfaatan digital adalah kerangka 3E iaitu extension. Extension ini adalah lanjutan, di mana maklum balas yang akan saya terima setelah perkongsian global di platform media sosial yang saya lakukan. Untuk kerangka 3R pula adalah rigor dan relevance, dan akhir sekali adalah teknologi dan sumber digital, di mana saya berkongsikan laman sesawan saya ini di aplikasi Instagram, Facebook, Twitter dan WhatsApp. Baiklah, yang seterusnya adalah saya akan kongsikan laman pembelajaran peribadi saya, iaitu tajuk saya adalah penipuan atas talian. Pada halaman utama saya letakkan objektif pembelajaran. Seterusnya saya letakkan poster. Terdapat 2 poster bagi tujuan pembacaan untuk pengunjung. Yang seterusnya adalah terdapat beberapa video untuk menunjukkan isu penipuan dalam talian. Para pengunjung boleh klik di YouTube tersebut untuk mengetahui dengan lebih lanjut. Okey, seterusnya adalah saya sertakan beberapa artikel berita yang berkaitan dengan penipuan atas talian. Terdapat 4 artikel seperti jenayah scammer, scam dalam talian, love scam dan macam scam. Para pengguna boleh tekan di setiap satu ini bagi mengetahui dengan lebih lanjut. Seterusnya untuk ke halaman yang seterusnya, hanya klik di sini. Okay, untuk halaman ini saya
letakkan kandungan seperti apa itu penipuan atas talian, cara untuk ketahui sedikit tersebut, aplikasi yang sering digunakan dalam penipuan atas talian, statistik dalam negara terhadap penipuan atas talian. Itu adalah huraian-huraiannya. Okay. Di sini para pengunjung boleh klik untuk ketahui bagaimana kita nak ketahui sedikit penipuan tersebut. Ini adalah antara aplikasi yang sering digunakan. Dan akhir sekali adalah statistik dalam negara. Pengunjung boleh melihat di artikel berita ini untuk tujuan pembacaan. Klik di sini untuk halaman yang seterusnya. Okey, untuk halaman ini saya sertakan faktor berlaku penipuan atas talian. Terdapat beberapa faktor yang saya sertakan, ada 4 faktor. Para pengunjung boleh klik di setiap faktor ini untuk menambah lagi pengetahuan dan huraian. Berikut adalah artikel-artikel berita yang berkaitan dengan faktor berlakunya penipuan atas talian. Sedikit video dari YouTube. Seterusnya, untuk halaman implikasi terlibat dalam penipuan atas talian. Dalam halaman ini saya sertakan beberapa implikasi yang merangkumi 3 aspek seperti individu, masyarakat dan negara. Banyak implikasi yang boleh berlaku jika kita terlibat dengan penipuan atas talian. Ini adalah contoh-contoh artikel berita. Para pengunjung boleh klik di setiap satu untuk tujuan pembacaan. Seterusnya, untuk halaman yang seterusnya adalah langkah mengatasi penipuan atas talian, di mana terdapat beberapa langkah yang saya sertakan seperti mengadakan kempen, didikan dari ibu bapa dan melaporkan pada instansi. Para pengunjung boleh klik di sini untuk mengetahui dengan lebih lanjut. Dan klik di sini untuk ketahui bagaimana untuk kita nak laporkan kepada pihak instansi, iaitu pihak yang lebih berkuasa lah. Di sini merupakan platform aduan. Terdapat beberapa video yang menceritakan kepada kita cara atau tips langkah bagi mengatasi masalah penipuan atas talian untuk kita elakkan diri dari terjebak dengan situasi penipuan tersebut. Halaman seterusnya saya sertakan beberapa contoh penipuan dalam talian. Yang pertama seperti penipuan cerita cyber, penipuan e-dagang, buli cyber dan plagiat. Setiap satu contoh ini terdapat lebih banyaklah isu-isu seperti balu kerugian, sunyi ingin teman. Para pengunjung hanya perlu tekan klik bagi mengetahui dengan lebih lanjut. Okay, boleh tekan kat sini untuk tujuan pembacaan lah. Seterusnya adalah halaman seterusnya saya sertakan rakan pembelajaran global saya. Saya lakukan temubual bersama seorang pensyarah dari Universiti Kebangsaan Malaysia iaitu Dr. Hazrati Husni. Saya lakukan melalui aplikasi WhatsApp kerana terdapat beberapa perkara yang kita tidak boleh elak lah untuk lakukan. Para pengunjung boleh klik di pautan YouTube ini untuk mengetahui dengan lebih lanjut lah perbincangan saya bersama dengan Dr. Hazrati. Okay, yang seterusnya saya berkongsi laman sesawang saya di beberapa aplikasi yang sering digunakan oleh masyarakat sekarang seperti Instagram dan Twitter. Ini adalah Twitter. Seterusnya adalah maklum balas. Melalui Google Form ini, para pengunjung boleh
sertakan beberapa maklum malas lah untuk saya melakukan penambahbaikan terhadap Google Sites yang saya lakukan. Isi nama, email dan sebarang laporan lah. Dan tekan submit. Dan akhir sekali adalah profil saya dan sedikit penghargaan. Sekian, itu sahaja dari saya tentang pembentangan pelan perancangan serta Google Sites saya. Secara keseluruhan, ini adalah secara keseluruhan. Baru penonton tekan yang tersedia bagi saya. Sekian, terima kasih.